Boleh faham keseluruhan tajuk traditional cost? Okay, kita dah masuk yang traditional, tak ada masalah lah. Okay, sikit ulang kaji. Kita ada material and labor cost. Kita panggil apa ni dua ni? Nama lain dia apa? Siapa ingat? Start with P. Siapa ingat? P. Belakang ada E. Ini dia. Dua ni, material dengan labor, kita panggil apa? Lepas tu overhead. Satu lagi. Dia ialah benda yang direct. Untuk material dengan labor, dia ialah direct. Kita panggil apa? Cost utama. So apa dia? Tak ingat? Prime. Prime. Okay, good. Okay, prime. Prime cost. Dua ni ialah prime cost. Kemudian kita ada overhead. Okay, so kita kira berapakah material untuk produk-produk yang perlu tanggung kos-kos yang ada ni. Jadi kita katalah K, so material dia berapa? 750. Labor dia berapa? Yang dia perlu tanggung. Overhead dia berapa? Sebelum dapat overhead yang ni, dia ada satu lagi sebenarnya step depan tu kan, iaitu kita ada apportionment. Kalau ingat apportionment, yang saya bagi analogi orang miskin, orang kurus dengan orang yang cabi tu. So dekat situ dia ada satu overhead penuh. Sebab bila kita dapat bil yang mana boleh kata bil department A, department B, ada setengah dapat, ada setengah tak dapat. Jadi dalam kes ni kita buat dia secara general, overhead tu. Jadi overhead tu nak diserap masuk sebenarnya pada produk. Tapi sebelum masuk pada produk, kita masuk dalam department dulu. Okay, so department dia dalam overhead yang ini ialah yang department tu nanti kita masuk yang ABC berdasarkan aktiviti, bukan berdasarkan department, berdasarkan aktiviti. Okey, overhead ni yang lepas kita dah kira tu kita akan dapat satu amount overhead. Inilah dia nak masuk dalam tajuk absorption. Okey, so kita pun buat OAR. So OAR dia berdasarkan pada dia mesti bagi satu cost driver. Dia beritahulah apa cost driver, melainkan kalau bawah projek. Kalau bawah projek, awaklah sebagai orang yang expert untuk menentukan kita nak pakai cost driver yang mana. Tapi kalau dalam soalan-soalan macam ni, kita akan beritahulah cost driver dia ialah based on machine hour, based on apa katakan number of run dan sebagainya. Okey, overhead untuk traditional cost selalunya kita akan berdasarkan dia punya absorption rate dia berdasarkan machine hour. Kalau tak disebut kita fahamlah mana based on machine hour. Okey, kita pun kira machine hour dan ingat bahawa machine hour kat sini maksudnya ialah total of machine hour lah. Kemudian baru kita bahagikan portion masing-masing. Portion masing-masing. Jadi awak pun dapat nilai dia semua. Okey. Sorry. Ini NX. Okay, sekarang ni kita nak masuk tajuk ABC, Activity Based Costing. Di mana dalam tajuk ni, overhead yang kita ada tadi, yang secara general kita bahagikan pada produk-produk, kita nak dia berdasarkan pada aktiviti-aktiviti. Dia ada sebab. Okey, nanti kita tengok apa sebab dia. Bila kita buat macam tu, apa beza dia nanti. Awak nampak So ini ialah soalan dia yang asal yang sama dengan tajuk traditional. Sebab kita nak buat comparison between traditional cost, traditional approach and activity based costing. Traditional approach
versus activity based costing push. Nak tengok dua ni. Ini dah settle. Sekarang nak pergi pada ABC. Soalan yang sama. Cuma nanti bahagian yang lain ialah bahagian kiraan overhead. Okey, kita start Okey, ingat balik yang kita ada ialah material. Saya rapatkan sikit sebab kita ada aktiviti tu banyak sikit So saya dapatkan. Lagipun yang ni tak payah kira sebab kita dah kira itu. Kita dah kira. Kita ada produk ada K, L, M, N. Okay, so kita akan distribute pada K, pada L, pada M, pada N. Kalau dulu saya rajin buat macam ni, anak panah ni. Pada K, pada L, sekarang ni malas saya buat sekali je lah dia punya anak panah ni. L, M. Dia macam tu, diserap-serap. Macam tu lah kita nak cakap. Dia akan serahkan pada produk-produk. Okay, so bawah material dan label. Bawah label. Okay, bawah material kita serahkan. Okay, ingat yang ni saya tak buat jalan kerja, terus masuk je nilai dia. Jadi sama je. Ini produk K, produk L, produk N. 35 unit. Okay. 750. 1875. 7. 87. Okay. Kemudian untuk label 357, 357 357. Okay, sekarang ni kita ada aktiviti yang terlibat, overhead. Aktiviti yang terlibat ialah short term. 1, 2, 3, 4, 4 Mana dapat yang ni? Sorry. 1, 2, 3, 4. Iaitu short term variable cost, scheduling cost, setup cost and material handling cost. Okay, short term. Scheduling. Setup. Dan material handling cost. Material. Okay. So, yang ni short term ni dia punya nilai ialah short term 8250 8. Saya tulis saya lah supaya nak duduk sangat. 3600 semua. Tapi belum diabsorb, RM yang belum diabsorb. Sebab kita tahu semua memang kena RM kan. Tapi RM dia tak di ni lagi. Tak dikirakan dalam bentuk untuk dipindah-pindahkan kat sini. Okay, so untuk short term dia beritahu soalan sebelah ni. Untuk short term dia pakai machine hour. Bila short term pakai machine hour, maka kat sini saya tulis lah maknanya OAR dia kena kecil sikit di sana. OAR dia ialah overhead bahagi dengan machine hour. Total of machine hour. Okay. Kirakan dulu machine hour. Total of machine hour ni berapa? Ini sebenarnya kita pernah buat dah.
KLM dan N semua menyumbang machine hour dia. Machine hour yang ada ni dia ialah RM per hour kan, kali machine hour dia machine hour dia hour per unit. Okey, hour per unit bukan RM. Hour per unit. Hour per unit kali unit lah. Maknanya ada dua tu. So hour per unit dia 2424. So 2424 darab dengan unit masing-masing. So unit dia 25. Dah kecil sangat cakap Okay, so awak pun campur-campurkan semua. Jumlah dia itu ialah 1650. Hours, machine hours. Okay, so baru kita masukkan dalam OER yang ada tu. OER ialah 8250 bagi 1650 machine hour. Ini RM. So kita akan dapat apa? RM4. Lain macam je. Betul? 8250. Okey, 5 RM per machine hour. Okey, so bila nak masuk kat sini, dia dalam machine hour belum diserap masuk RM, ni saya mainkan unit RM per machine hour. Tak selesai lagi, kita kena darab machine hour supaya kita boleh mati. Tapi masalahnya tak ada data ni. Kecuali awak ambil daripada sini lah kan. Okey, so kita kena buat apa? Machine hour kali per unit kali unit, ataupun awak boleh juga ambil yang nilai di hujung ni kan. Okey, kalau katakanlah saya nak ambil tu daripada supaya nampaklah jalan kerja kan, awak tanya pula kan mana datang ni. Okay, so ada 3 benda lah. Okay, so tadi RM5 ni RM5. So 5 ni akan didistribute untuk semua produk dan 2 25, 4 25, 2 250, 4 250. Okay, selesai yang ni. Dan nanti carilah jawapan dia. Okay, sekarang ni untuk scheduling tak? Saya nak serah pada dia ni, serah dia ni, serah dia ni, serah pada seterusnya. Okay, sama juga kita kena pakai OAR, tapi OAR dia berdasarkan scheduling, berdasarkan scheduling. Apa dia punya activity driver ataupun kita pakai cost driver. Okay, number of runs. Kita akan pakai number of runs. So overhead dia dibahagikan dengan number of runs. Okay, kebetulan ni yang sebelah ni kalau tengok scheduling, set up ni pun dia pakai number of runs. So saya sebenarnya maknanya kita kira ni untuk dia pun samalah. Dia akan pakai number of run-nya yang sama tu, bukannya overhead-nya, number of run. Oleh kerana itu saya nak kira number of runs. Saya saja besarkan sikit tulisan sebab dia pun sama nanti. Number of runs untuk KLMN. Sebab dia orang ni semua bagi per unit, jadi terpaksa buat macam ni. Kalau tak kita just ambil je, senang. Okay, KLMN, kalau tengok kat sini, number of runs dia ialah berapa? 3, 4, 7, 10. So, 24. 3, 4, 7, 10. Dia ada bagi dah 24 kat sini. Okay, so yang ni nanti kita nak pakai kat sini. Yang ni pun sama So, OAR untuk bahagian sini ialah 7680 RM per dengan 24 machine hour. So, berapa awak dapat yang sini? Okay, 320 RM per machine hour. Kalau saya nak masuk tak selesai tau. Maknanya saya kena buat, saya mainkan unit RM per machine hour. Saya check balik. Kali dengan, machine hour pula. Diamnya awak number of runs.
Number of runs. Okay, ini number of runs. Number of runs. Maknanya kena ada 2 bracket yang saya kena selesaikan. Untuk wujudkan proportion ya. Tadi berapa? 320. 320 diserahkan pada semua produk. Di mana number of runs dia adalah 3, 4, 7, 10. Okay, selesai untuk scheduling. Okay, yang ni pun tadi kebetulan kan dia sama So saya akan pakai data yang sama ni tapi kira OAR So OAR sama dengan, nak tulis sini sebab dia dah kacau kat sini. So saya ambil kat sini. OAR dia ialah 3,600 bahagi dengan 24 number of runs. So dapat berapa? Okay, RM150 per number of runs. Okay, sama juga dia akan ada 2 macam ni. So okay. 150 diserahkan pada seluruh produk, pada masing-masing produk, dan number of run 3, 4, 7, 10. Okay, dah nak sampai dah ni hujung. Okay, yang terakhir kita nak absorbkan kepada produk-produk ni iaitu material handling menggunakan cost driver ataupun activity driver, number of components. Okay, dia dah bagi guide dia. OAR ini berdasarkan pada number of components. Okay, selesaikan dulu number of components. Kalau yang tu number of components, kira dulu. Okay, kita ada KLMN. Mana number of components? Okay, mana number of components? Ni kan? Tapi dia number of components per unit. So, kita ada number of components kat sini ialah number of components per unit, kena darab unit lah. Ada 2 maknanya. So, number of components ialah 8586. 8 kali dengan unit masing-masing 25. 25 baca tu. So buat semua tu, so awak akan dapat 3825 components. So masukkan dalam formula OAR sama dengan 7650 bahagi dengan 3. Okey. So dapat berapa? Okey. Dapat 2 RM per components. Okey, sekarang ni unit tak masuk lagi Kalau RM per component, sini RM per component kena darab komponen. Komponen tak dapat, komponen per unit yang ada. So komponen per unit kali dengan unit. So ada 3 lah. Ataupun saya tulis kat sini. RM per component kena darab dulu dengan komponen per unit darab dengan unit. Ataupun ambil je hujung-hujung ni masukkan Okey, 1, 2, 3. Okay, ni 2. Okay, yang ni 8, 5, 8, 6 dan 25. 250. 90. Okay. So settle untuk kiraan
kita absorbkan kepada produk-produk ni. Okey, apa step seterusnya? Lepas kita dah dapat semua ni, dapat apa? Kita total up semua produk K punya cost. So kita campurkan. Ni kena carilah 5, 25, 5, 2, 25 ni berapa? Sini dapat 250. Ini dapat 960. Okey, awak dapat total dia sini nanti 3. So, oleh kerana itu, produk K sendiri cost per unit dia ialah cost per unit dia bahagikan dengan unit dia 25 3 1 bagi 25 dapat 1 2 6 40. Okey, yang ni pun sama, awak totalkan dia akan dapat 5205 di mana cost RM per unit dia, cost per unit ialah 208.20. Yang ni, ni. Yang ni total dia cost per unit atau RM per unit ni 83.16 per unit. Dan yang ni total 38 450. So cost per unit 153 point. Okay. So dah dapat ni. Dia tak berhenti macam tu. Dia kena teruskan dengan buat comparison. Okay. Bila nak buat comparison, kita kena compare antara cost per unit bagi traditional dan cost per unit bagi ABC. So kita akan ada kat sini, ini comparison ni. Comparison of product. Kita ada output kat sini. Ni tak ada apa, tak nak tulis tak apa ni, output ni tetap saja. Okay, ni cost per unit untuk traditional approach. Okay, ni cost per unit. Sama ada buat di table satu cost per unit, lepas tu ni traditional macam tu pun boleh juga. Ni saya dah tertulis ni, teruskan ni lah. Activity costing. Push ya. Okay, yang last kali ni kena tuliskan percentage of difference sebab kita nak compare dia punya value. Okay. Apa kat sini? Produk K, L, M dan N. Okay, yang ni output dia 25, 20. Okay, cost per unit traditional approach. Okay, kalau tengok sini. Okay, 76.44. 168.88, 76.44 dan 168.88. Okey. ABC $126. Kok tinggi sebenarnya yang dipatut tanggung. Yang ini 208. 83.16 13.80. Dekat sini pun kita dah nampak. Kita dah nampak dah. Sepatutnya kalau pakai kaedah traditional approach, okey, apa beza antara traditional approach dengan ABC? Itu je. Apa beza masa kita buat tu step dia? Mana ada tambah kos? Kosnya sama. Apa yang menyebabkan kita nampak tiba-tiba berbeza? Sebenarnya produk K kena tanggung bukannya RM76.
kos yang ditanggung oleh K. Sebenarnya kos yang ditanggung oleh K adalah RM126. Tapi kita dah salah. Bukan salah lah. Maknanya cara pembahagian kita awal-awal tu salah. Okey. Beza dia ialah kaedah dia absorb overhead tu. Kaedah dia absorb overhead. Jadi sebab tu kita kata overhead absorption rate. So OAR dia bila kita buat based on activity, dia dapati bahawa K ni sepatutnya yang 76.44 ni, yang ini ialah 126.40, so dia ni dah under cost. Dia tersalah, dia cost dia dah terendah sebenarnya. Patutnya dia kena tanggung RM126.40 satu produk tu. Apa yang dia tanggung? Set up cost dia, mungkin kat situ lah dia terlebih apa semua kan. Sebab kita pakai yang ni lump sum pakai machine hour. Yang ini kita pakai spesifik. Ada number of runs, kita tepat sikit. Kaedah untuk kita tentukan dia punya absorption dia. Okay, ada yang number of runs, ada yang number of components, ada yang juga machine hour. Jadi dalam kes tu, dapati bahawa nilai dia dah under cost. Okay. Okay, tengok kita ambil ni. Okay, macam mana nak kira percentage of difference? Okay, dia punya formula ialah new minus yang old divide by old. So macam mana? Apa yang old, apa yang new? Okay, ABC. Kaedah ABC kita panggil dia new. Yang old ni ialah yang traditional. Okay, so kalau macam tu kita akan dapat, kena kira lah. Kali 100% ni, so kita akan dapat 65. Okay, 65.36 persen. Okay, yang kedua ni awak akan dapat 23%. Yang ini 8%. Dan ini negatif 8.9%. Okay. Nak komen, okay, yang ni dah under cost. Untuk yang untuk produk K, kita dah under cost dia punya value. Yang ini dia under cost ke over cost? Under cost. Under cost. Okay, good. Under cost juga. Okay, yang ni? Under cost. Under cost juga. Okay, yang ni? Over cost. Over cost. Okay. So, nampak tak adil kan? Kalau kita ambil yang ni, tak adil. Sebenarnya, N ini dia kena kurangkan sikit. Tapi dia dah terpaksa pula menampung segala tadi. Set up ke apa semua orang punya, orang lain punya. Terpaksa dia tanggung. Tapi bila pakai kaedah ABC, nampak lebih adil. So, dia sebenarnya pakai setakat 1/3. Compared to this one, 168. So, yang ni lah dia, percentage dia. Boleh? So, komen tu awak kena buatlah ayat tu. Komen tu gunakan kebijaksanaan macam mana nak develop dia punya komen tu, story dia. Berdasarkan pada percentage yang ada dan juga nilai under cost, over cost. Boleh? Okey, katakan saya kata okey, produk K ni lah okey, produk K. Okey, saya kata price dia price untuk setiap produk lah price untuk setiap produk adalah 20% daripada kos yang terlibat. So berapakah nilai price yang patut kita letak pada K? Price dia kena naikkan 20% daripada kos yang terlibat. Okay, berapakah sepatutnya yang kita letakkan pada K? Price tu bila nak jual. Untuk K saja. Okey, macam mana awak kira?
Buat semula. 20% daripada kita K yang mana nak ambil? Dia tak katakan. Okay, Jiangfu, apa you punya ni? You punya opinion? Jiangfu? Ya. Apa komen awak? Macam mana cara nak settlekan benda tu? Berapa price dia? Tak ada opinion. Doktor. Oh, apa dengar? Sorry, apa dia? Pay attention ni. Junzi. Junzi. Ni kelas kita yang terakhir ni. Saya tak kenal lagi muka-muka awak ni. Junzi, what is your opinion? How to solve the problem? How to put the cost? How to put the price? Junzi ada tak? Awak ada exam ke hari ni semua? Malam nanti ada exam. Exam apa? Okay. Okay, siapa yang tahu macam mana kita nak put the price? Bila kita kata price is 20% and based on the cost, so macam mana? Berapakah nilai price tersebut? Kita nak ambil yang mana? Siapa ada idea? Kita nak ambil yang salah ke yang betul? Apa pula? 20% ni harga yang perlu dinaikkan. Maknanya cost tu, tengoklah yang mana satu awak nak pilih ni. Dia akan naik price tu 20% daripada yang asal. So, 1.2 lah. Ataupun ni mana datang 1.2 ni? 100% campur 20%. Teraklah dengan kos yang ada tu. Tapi tak naklah buat macam terus je 1.2. Dengan kita ambil yang betul lah. Kita ambil yang betul. Buat apa kita ambil yang salah tu? 126.40. Okay, so awak dapat berapa? 1. Ini sepatutnya. Price yang perlu kita letak pada produk K ialah 151. Jika kita kata price tu adalah 20% lebih daripada kos yang wujud tadi. Ini kos. So price dia kata dia dah ambil kira semua 20% lah dia naikkan, nak dapat untung kan. Nak dapatkan sikit profit. Profit dia 20% lah. Okay. So kalau yang lain-lain diminta price samalah juga. Okay. So ni dah tak ada apa masalah Dia punya komen awak boleh bacalah dalam slide dalam slide notes tu. Kenapa kita pilih ABC, dia lebih pada accurate, dia lebih pada dia fair sebagainya. Bacalah ada dia punya penerangan kat situ. Sebab kita bukannya nak tengok matematik sangat, kita nak tengok macam mana how do you comment how do you comment the facts and figures ni. Dapatlah tapi so what next? So what next? Dia nak tahu macam tu. Apa yang awak nak kena buat? Sebab ini ialah decision making. Okay. Ada masa lagi tak? Okay, ada 10 minit. Saya nak awak buat yang X and Y tu. Yang tu sangat senang. Oh ni. Okay, soalan ni. Yang sama dengan yang sebelum ni awak buat X and Y. Sebelum ni awak buat
Sebelum ni awak buat kaedah tradisional. So awak dapat 24.53 dengan RM50 per unit. Okey, macam mana nak buat kaedah ABC? Sangat senang. Saya rasa dalam 5 minit pun awak boleh buat. Awak wujudkan material, labor dan overhead dia. Overhead dia ada soalan ni. Okey. Overhead dia ada setup, QC, power, maintenance. Ada 4 lah. Dan diberdasarkan yang 2 ni number of runs. Yang 2 lagi ni ialah machine hour. So maknanya melibatkan dua kali je kaedah kira ni. Lepas tu kirakan dia punya OAR masing-masing dan masukkan dalam produk tersebut. Sekejap aja buat. Saya ambil ni. Tak tengok ke yang lama tu ataupun awak ada kan? Yang lama tu. Berapakah material dengan labor dia? Ada Okay, saya bagi 5 minit. Kalau rasa nak tanya, tanya. Tak ada apa nak tanya Okay. Okay dah? Dia lama dekat setup, QC, power, maintenance. Awak ada tak semua orang ni lain? Awak ada tak berkongsi dengan sekarang ni ada adik-adik, abang ke yang belajar sama awak lah. Bersama-sama sekarang ni. Share. Sebelum bila awak yang ni subjek lain, subjek lain. Ada? Ataupun semua masing-masing dalam bilik. Semua dalam bilik. Tak ada yang satu meja, belajar ramai-ramai. Semua okey kondusif tempat belajar.
Numerical siapa ajar? Oh. Okey dah, dapat dah. Saya tak nak tunjuk jawapan tapi saya nak dengar jawapan awak. So saya kata betul atau salah. Dah siap dah? Okey, OAR untuk setup berapa? Dia gunakan number of runs. So number of runs awak berapa? Berapa total number of runs? RM50. Okey, so 96,000 bagi 50 dapat 1920. Okey, RM1920 per number of runs. So distribute pada, kita absorbkan pada NX dengan NY. Di mana NX 1920 dengan 20 dan satu lagi 1920 dengan 30. Okey, untuk QC, OAR dia ialah overhead berdasarkan pada number of runs juga. So 74,000 bagi 50. Dapat berapa? Okey, 1480 distributekan dan kemudian awak darabkan 20 dan 30 masing-masing. Okey, power. Okey, based on machine hour. So machine hour? Okey, good. 60,000. So 84,000 bagi 60,000. Dapat nilai 1.4. Okey, 1.4. 1.4 distribute pada dua-dua. Di mana yang satu ni 10,000 dan satu lagi 50,000. Darabkan. Okay, then yang last kali maintenance 78,000. So based on machine hour. So jalan pun senang, 78K bahagi dengan 60K. So dapat 1.3. Okay, serahkan 10,000 dan 50,000 darab masing-masing. Okay, so akhirnya awak dapat NX berapa dia punya produk unit cost unit per cost. Unit per cost, RM per unit. Cost per unit. Fatin? Dah kira Fatin? Jangan silap ni markah dia memang terus total 20. So kalau yang ni awak salah, tak ada jalan memang tak ada lah terus markah. Okay, berapa dia punya ni nilai? Penilai dia. Jadi Fatin, tak kira Fatin? Ikmal? Asal ni ada ke tak ada ni? Wujud ke tidak orang-orang ni? Fatin, Ikmal. Ke pasang aja? Logan?
Ada doktor, ada. Okay, dah kira belum? Berapa cost per unit? Kira. Tak kira lagi. Kai Wong, Cik Kai Wong. Cik Kai Wong ada ke tak? Cannot hear you lah, Cik Kai Wong. Nampak you on kan tapi tak ada suara. Okay, Teh Bai Hong. What do you get for the cost per unit NX and NY? Teh Bai Hong. Buat ke tak ni semua? Teh Bai Hong ada ke tak ada? Bai Hong. You ada ke tak ni? Dah nak habis masa dah. Okay, Cik Ayin. Next Cik Ayin. Cik Ayin ni awal-awal tadi dia masuk kelas dah. Cik Ayin. Yang bahaya ni kita tak tahu sebenarnya ada ke tak kat sini. Cik Ayin. Hazmi. Okay, itu siapa tu? Yang mana? Okay, saya tunjuk yang tradisional ni. Dah yang kaedah tradisional tu. Sorry, tradisional pula. Kaedah ABC, kaedah MN ni. Amiruddin. Okey, saya panggil aja nak tahu ada ke tak ada sebenarnya. Cakap ya je. Amiruddin. Ya, doktor. Okey, Ziangfu. Ya ada. Okey, Arif. Doktor ada. Yunis. Yunis. Okey. Fakrul. Tak dengar suara. Hilman. Ada. Okey, Iqmal. Okey, tak nak sebut G Keitong. Keitong. Okey. Keitong. Tak ada. Junzi. Junzi. Junzi 2 kali dah panggil ya? Tak ada. Lim Huizin. Ada. Okey. Doktor. Ji Xian. Won Ji Xian. Suara tak keluar. Yan Zinyi. Ada. Okey. Fang Hoi Tang. Ada. Okey. Siapa lagi saya tak panggil tadi? Logan dah. Muhammad Hazmi. Ada, doktor. Okey. Fatin. Ada. Ni malah nak bercakap ke ni? Hilman dah tadi. Fakhrul. Dah Cikit ni semua dah.
Aizat memang ada lah. Amiruddin dah tadi Okey, Yunis dah, Jenfu, Aryo, okey ni dah. Okey, dalam ramai-ramai ni siapa yang dah kira? Kita ada maknanya dalam kelas ni hanya 21 orang Saya nak screenshot. Okey, siapa yang dah kira? Tak ada? Okey, sekejap. Kita check. Okey, 28 berapa? 25. Okey, nanti check Saya dapat 28.5. Nanti check balik. Sebab nilai sama kan kita semua kan? 50, 140, 38400, 29600, 14,000, 13,000. Betul kan? Okey. Lepas tu NY? Okey, 250, 700, 57600, 44400, 70K, 65K. Betul? Okey, dapat apa tadi? 20? Kira balik. Ataupun 23, check balik Kadang masa kita campurkan tu dia tersilap. So sini 23.74. Sebab dia bagi 50,000 kan? 50,000. Yang NX tadi bagi 10,000. Okey, so itu ialah untuk ABC. Lepas tu awak buatlah dia punya apa ni? Dia punya perbandingan comparison antara ABC antara traditional dengan ABC. So show the difference based on the percentage. Lepas tu comment on dia punya cost, under cost or over cost. Then kalau we put the price, so how do you calculate the price? Okay, itu saja. Dia tak susah. Tapi nampak seni dia kalau kaedah yang ni dia nampak banyak main dengan per unit. Tapi untuk NX and Y tu very straight away kan, straight away punya kiraan. Dia tak ada apa, tak ada macam ada per unit sangat kan. Dia simple lah, simple. Okay. So habis kita punya syllabus. Cuma okay, projek macam mana jalan? Projek jalan nak? On the way. Okay, projek jalan. Kita ada yang dah memang pilih yang establish punya company, ada yang set up new company. So kalau ikutkan saya kata set up new company. Maknanya daripada safety and health punya issue tu, so awak kata awak nak come out dengan redesign redesign. So bila redesign sekarang nak pergi pada mass production. So kita pun kata bila mass production awak develop company baru. Jadi bila develop company baru adalah mission, vision apa semua tu, lepas tu buat pula SWOT analysis, cuba comparekan dengan existing company yang ada di Malaysia ke di luar ke mana sebagai competitor atau sebagai apalah kemudian awak pun teruskan lagi sampai mungkin nak value added, tambahlah 5 force model apa semua tu BCG. Okay, kemudian masuk dalam tajuk financial. So dalam financial kita letakkan cuma break-even analysis. Okay, tapi sebenarnya kita dah belajar financial account dan juga ratio analysis, termasuklah cost accounting. Kalau awak pandai, awak kreatif kat situ, for the established one siapa yang ambil established company, dia tak develop, dia tak set up new company. Bila you ambil established company, you have already dia punya financial account. Kadang-kadang kita boleh cari sebab berdasarkan annual report dia orang. So financial account dia ni, you boleh buat develop ratio, you boleh develop ataupun you boleh calculate dia punya ratio analysis. Dia punya liquidity ke, dia punya semua tu lah yang ada beberapa, tak payah pilih banyak-banyak. Kita mungkin boleh at least 4 lah. Awak boleh buat analysis, ratio analysis. Cuma the challenging is dalam financial accounting yang ditunjukkan dalam annual report is not the same as what you have done. Sebab yang kita buat tu very simple. Dia tak tunjuk dalam annual report, dia tak tunjuk macam mana kita buat. Dia terus tunjukkan nilai akhir.
Mana nak ambil nilai akhir tu? Sales tak ada. Selalunya dia tak macam tu. Sales tak ada. Dia punya purchase tak ada. Dia terus kepada revenue. Contohnya dia ada revenue. Kalau service lagi pula yang lain. So kat situ dia challenging of you nak pick dia punya content yang mana satu cost yang terlibat untuk awak masukkan sebagai calculation. Okay, kalau tak yang siapa yang develop new policy, develop new company, yang itu dipakai je break-even analysis. Okay, yang challenging ni ialah untuk menentukan fixed cost dengan variable cost. Okay, apa yang terlibat fixed cost untuk produk yang awak nak hasilkan tu? Apa yang terlibat untuk variable cost? Yang ni kena adalah sikit senarai dia, macam mana awak tentukan. Mungkin awak kata ada sewa berapa, setiap bulan awak bayar sewa berapa, utilities, ni dia ada variable cost juga. Yang mana yang tetap, maknanya awak keluarkan banyak ke tak banyak, tetap awak kena bayar sekian-sekian. Okay, yang ni awak masukkan sebagai fixed cost. Ada perabot ke apa, katakan awak beli, itu semua dalam fixed cost. Tapi kalau yang variable cost, ini berkaitan dengan, ada kaitan dengan apa tu? Ada kaitan dengan unit yang awak hasilkan lah. Dan ingatlah kita ada total cost sama dengan fixed cost campur variable cost Q. So yang ini memang kita punya C. Yang ini ialah kita punya M dan X. Kita punya M dan X. Okey, siapa M, siapa X? Ini ialah RM, nilai dia ialah RM. Yang ni ialah RM per unit darab dengan unit. Okey. Sebab tu yang ni barulah RM dan RM lah. RM dan RM. So yang ni kita nak buat supaya awak dapat tunjukkan dia punya total cost. Di mana total cost terdiri pada fixed cost dia dan juga variable cost yang awak wujudkan tadi. So awak total up dia akan jadi satu yang naik atas lah. Total cost sama dengan fixed cost campur variable cost Q. Okay, lepas tu ada satu price yang awak letakkan ataupun tengoklah kalau awak kata berkaitan dengan mesin yang awak nak cuba bandingkan, maka dia ada satu lagi mesin kan, tapi ini case lain. Ini ialah break-even analysis based on mungkin awak kata awak nak untung sekian-sekian berapa ke price berapa kan. So kata okay, so quantity yang awak perlukan keluarkan ialah berapa. Itu je kita nak tengok macam mana awak nak manipulatekan dia punya cost ini supaya dapat satu awak yang wujudkan, awak yang createkan apakah yang awak nak tengok, sama ada profit dia ke, awak nak tengok berapakah kuantiti yang boleh menghasilkan profit ke, ataupun awak kata nak tengok mungkin mesin ke antara mesin A dengan mesin B yang boleh menghasilkan keuntungan yang lebih ke jika kita keluarkan sekian-sekian Q. Kalau kita keluarkan lebih daripada Q ni, maka kita akan pilih kos yang bawah ni. Kalau kita nak Q, itu kalau mesin lah. Dan sebagainya lah. Itu yang kita kena pandai nak buat cerita dia. Itu untuk orang yang siapa terlibat bahagian engineering ekonomi, bahagian financial. So, tarikh hantar ialah kita tetapkan pada 10 hari bulan 7. Pada 10 hari bulan 7. Okay. Okay, attendance. Okay, tolong sorang masukkan attendance punya link masuk dalam WhatsApp. Okay, siapa nak bagi soalan? Who is willing to give the question for the keyword? Okay. Simple one. Method mana yang paling efektif ataupun lebih reliable lah? Boleh dipercayai, lebih berkesan, lebih tepat. Okay, method manakah yang lebih yang disebutkan tadi? Okay, bagus Lim. Thank you. Lim hantar dekat chat room. Okay, so saya minta maaf banyak-banyak kalau ada
salah silap, terkurang kat mana-mana dalam selama mengajar ni, ataupun mungkin terlambat sikit masuk ke apa, halalkan segala lah. Okay. Dan good luck untuk awak punya test, test dah selesai awak. Exam lah, final exam dan juga projek. Okay. Apa lagi ya? Ada apa-apa nak tanya ke? Doktor boleh sendkan yang tadi tu punya jalan kerja tak? Dalam Ha. grup. Okay, Nak untuk saya hantar. revise balik. Okay. Yang KLMN tu Ya. Okay. Nanti saya masukkan. Lagi? Ada apa-apa lagi? Tak ada. Okay, kalau tak ada, terima kasih sekali dan good luck untuk final dan projek. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Thank you so much, Doctor. Terima kasih banyak doktor. Thank you, Doctor.